Penduduk kampung yang berhampiran dengan Bandar Dangwa, Korea Selatan dikejutkan dengan berita 5 kanak-kanak lelaki hilang secara misteri pada hari cuti peristiwa. Pada 26 Mac 1991, Korea Selatan mengadakan pilihan raya umum yang pertama dalam tempoh lebih 30 tahun dan kerajaan telah mengisytiharkan hari tersebut sebagai cuti peristiwa. Ini bermaksud sekolah di kawasan itu juga turut ditutup. Maka budak-budak di kampung itu mula membuat rancangan masing-masing untuk mengisi masa lapang pada hari tersebut. Di kalangan mereka terdapat 5 budak lelaki yang bercadang untuk menangkap telur salamander atau telur katak di sungai dan kolam berhampiran dengan Gunung Waryong. Itu adalah hari terakhir mereka dilihat hidup. Bu Chul Woon, Jo Ho Yun, Kim Yong Kyu, Park Chan In dan Ki Jong Suk sentiasa meluangkan masa bersama-sama bermain dengan sawah padi yang terletak di hadapan kampung mereka. Hubungan mereka sangat rapat seperti adik-beradik. Disebabkan 26 Mac adalah hari cuti, budak-budak itu bangun lebih lewat daripada biasa, lebih kurang dalam pukul 8 atau 9 pagi. 6 kanak-kanak dari sekolah rendah Seongsi ini bermain di sekitar rumah Ho Yun Jo, salah seorang penduduk kampung itu. 5 daripada mereka adalah The Frog Boys dan seorang lagi itu adalah Tai Rong Kim. Salah seorang penyewa di rumah Jo Ho Yun mengadu bahawa budak-budak itu terlalu bising dan dihalau pergi bermain di tempat lain. Tai Rong Kim berasa sangat lapar. Dia membuat keputusan untuk pergi ke rumahnya untuk bersarapan dan kemudian dia akan menyertai rakan-rakannya. Dia pun beredar dari kawasan itu dan balik ke rumahnya untuk bersarapan. 5 Frog Boys yang lain kemudiannya bergerak menuju ke Gunung Waryong membawa tin kosong dan batang kayu. Dalam perjalanan, mereka terserempak dengan abang Jo Ho Yun iaitu Mu Yun yang menunggang basikal mengelilingi kampung. Dia berhenti untuk bercakap dengan mereka dan mereka memberitahunya bahawa mereka akan mendaki Gunung Waryong untuk mencari telur salamander. Setelah Tai Rong Kim habis bersarapan, dia bergegas keluar dari rumahnya untuk mengejar rakan-rakannya. Sebelum sempat keluar dari rumah, ibunya telah memberi amaran supaya tidak pergi jauh dari kampung. Dia tidak lama kemudian mengejar budak lelaki lain yang berada di pintu masuk trek hiking Gunung Waryong. Apabila mereka memberitahunya bahawa mereka ingin ke Gunung Waryong untuk mencari telur salamander, Tai Rong membatalkan hasratnya untuk mengikuti mereka kerana ibunya telah memberi amaran supaya tidak pergi terlalu jauh dari kampung. Jadi dia terus pulang ke rumah dan 5 orang Frog Boys kemudiannya mula menjelajah kawasan gunung itu. Bu ayat kepada Chul Woon masih ingat perbualan terakhir dia dengan anak lelakinya. Anak saya kembali ke rumah untuk mendapat jaket yang lebih tebal. Bu percaya itu adalah dalam pukul 9 pagi dan apabila anaknya pulang untuk mengambil jaket, bagaimanapun lebih kurang dalam pukul 1 tengah hari, dia dimaklumkan daripada akademik taekwondo bahawa anaknya tidak datang ke kelas pada hari itu. Ketika itulah dia mula rasa anaknya mungkin hilang. Dia mula mencari anaknya di sekitar kampung. Jam 6 petang, tiada seorang pun dari 5 budak lelaki itu pulang ke rumah. Ibu bapa kelima-lima budak lelaki itu mula menjadi sangat risau. Mereka pasti ada sesuatu telah menimpa pada anak-anak mereka. Mereka mula mencari anak-anak mereka di Gunung Waryong tetapi tidak menjumpa apa-apa clue. Maka mereka pun membuat keputusan untuk membuat laporan polis kira-kira dalam pukul 7.50 malam. Pihak polis rasa mungkin budak-budak itu merayau di kawasan dalam Gunung Waryong dan tersesat. Jadi mereka mencari di kawasan yang dalam di Gunung Waryong sehingga pukul 3 pagi. Tetapi tiada seorang pun daripada mereka ditemui. Pihak polis telah membuat pencarian sehingga ke kawasan kem askar yang terletak di sebelah barat Gunung Waryong. Mereka juga mencari di sekitar kawasan kolam yang berada di sebelah kanan gunung itu. Kolam tersebut terletak bersebelahan dengan kawasan latihan menembak tentera, tetapi mereka tidak menjumpa apa-apa petunjuk. Apabila wartawan mendapat berita tentang kehilangan kelima-lima budak lelaki dari pihak polis, mereka bergegas untuk temu bual ibu bapa budak-budak itu. Pada masa itu, Jang Jun Young, seorang wartawan baru yang ditugaskan untuk mengikuti kes itu, membagi tahu bahawa pada mulanya tabloid tempatan tidak menunjukkan minat terhadap kes itu. Ini adalah kerana perhatian seluruh negara tertumpu pada pilihan raya umum yang telah diadakan. Pihak polis pula minta ibu bapa budak-budak itu tunggu untuk kepulangan anak mereka. Selepas menunggu untuk tempoh yang agak lama, bu dan ibu bapa yang lain menjadi sangat risau.
kecewa dan marah. Ini telah mencetuskan pergaduhan di antara mereka. Mereka menuding jari dan menuduh antara satu sama lain atas kecuaian mereka dalam penjagaan anak masing-masing. Tidak lama kemudian tersebarlah berita tentang kehilangan The Frog Boys. Dalam tempoh 5 hingga 6 hari, wartawan telah pergi ke kampung itu untuk melaporkan berita tentang kelima-lima budak lelaki yang pergi ke Gunung Waryong untuk menangkap telur salamander hilang secara misteri. Pada masa itu, seluruh Korea Selatan mengenali kelima-lima budak lelaki itu sebagai The Frog Boys. Selepas seminggu kehilangan budak-budak itu, orang ramai mula mempersoalkan sama ada budak-budak itu masih hidup atau tidak. Untuk mendapatkan perhatian negara, ibu bapa budak-budak itu telah menghadiri satu rancangan TV yang popular di negara Korea, iaitu The Square of Public Opinion. Dalam rancangan itu, mereka membagi tahu bahawa pihak polis mengendalikan kes kehilangan anak mereka secara sambil lewa. Ibu bapa budak-budak itu tidak puas hati dengan fakta pihak polis yang melabelkan anak-anak mereka sebagai lari dari rumah. Mereka percaya bahawa pihak polis membuat kesimpulan itu semata-mata untuk menyelesaikan siasatan dan tutup kes itu dengan cepat. Semasa interview tersebut, seorang budak lelaki menelefon rancangan itu dan mendakwa dirinya adalah salah seorang budak lelaki yang hilang, iaitu Jong Suk. Dia menangis dan merayu untuk membawanya pulang ke rumah. Panggilan itu segera diputuskan oleh telefon operator. Siasatan lanjut membuktikan itu adalah prank call. Episod rancangan itu menjadi salah satu episod yang paling kontroversi. Rancangan itu juga telah menjadi satu pengajaran kepada ibu bapa lain untuk mengawasi anak-anak mereka. Ini telah memberi satu harapan kepada ibu bapa budak-budak itu apabila orang ramai berganding bahu untuk membantu ibu bapa malang itu untuk mencari anak-anak mereka. Dalam usaha mencari anak-anak mereka, kelima-lima ibu bapa telah berhenti kerja, menyewa sebuah lori kecil dan memandu untuk mencari anak kesayangan mereka. Lori yang mereka sewa mempunyai poster gambar kelima-lima budak lelaki yang hilang beserta dengan ayat, "Tolong bantu mencari anak-anak kami yang hilang." Tidak lama kemudian, penderitaan kelima-lima lelaki itu menarik perhatian Presiden Korea Selatan ketika itu, Roh Tae-woo. Tersentuh dengan kisah mereka, Presiden telah mengarahkan pihak polis untuk menganjurkan satu pencarian yang terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Lebih 300,000 anggota polis dan juga beberapa pegawai dari pusat penyiasatan khas untuk mencari budak-budak yang hilang. Pasukan itu bukan sahaja membuat pencarian di Gunung Waryong, malah di seluruh negara seperti kawasan sungai, taman, stesen bas dan hampir setiap stesen kereta api di negara itu. Bukan kerajaan sahaja membantu, malah syarikat awam lain, sekolah dan juga organisasi-organisasi lain telah menderma lebih 42 juta won atau $35,000 sebagai ganjaran kepada sesiapa yang menemui budak-budak lelaki itu. Beri-beri salju juga telah diedarkan di seluruh negara itu untuk membantu mencari Frog Boys. Wajah kelima-lima budak itu telah dipaparkan dalam surat khabar, kartun, pembungkusan gula-gula, kad telefon, papan iklan dan juga kotak susu dengan nama Frog Boys. Walaupun banyak pihak membantu untuk mencari Frog Boys, malangnya kebanyakan maklumat yang mereka terima adalah sama ada panggilan prank atau orang yang ingin mendapatkan ganjaran yang telah mereka siarkan. Tetapi ada juga pihak yang masih memberikan sokongan mereka dalam usaha pencarian budak-budak Frog Boys. Pihak polis mendapat lebih kurang 500 maklumat tentang kes ini, tetapi tiada satu maklumat pun yang sahih. 26 September 2002, selepas 11 tahun kehilangan budak-budak Frog Boys, 2 orang lelaki mendaki Gunung Waryong untuk memetik buah ok sambil menikmati pemandangan gunung yang sangat cantik. Salah seorang daripada mereka ternampak sesuatu di lubang yang cetek betul-betul di hadapan mereka. Dalam lubang itu terdapat tulang manusia dan cepisan pakaian kanak-kanak yang lusuh. Kedua-dua lelaki itu baru sahaja menemui tempat kejadian kes kehilangan budak Frog Boys. Mereka segera menghubungi pihak polis dan dalam beberapa jam sahaja kawasan itu dipenuhi oleh pihak berkuasa dan juga pihak penyiasat. Mereka mencari bukti yang mungkin ditinggalkan. Kelima-lima mayat budak lelaki itu ditemui terbaring di dalam lubang dan ia hanya 2 km dari tempat kali terakhir mereka dilihat hidup. Ini menunjukkan bahawa pihak berkuasa telah mengabaikan lokasi di mana mayat ditemui semasa operasi mencari mangsa. Individu yang menyembunyikan mayat kelima-lima budak itu sangat mahir dengan selok-belok Gunung Waryong.
Pada mulanya pihak polis mendakwa bahawa tiada unsur jenayah ditemui pada mayat-mayat mangsa, maka mereka membuat kesimpulan bahawa kelima-lima budak Frog Boys meninggal dunia akibat hipotermia atau kesejukan yang melampau. Tetapi ramai orang yang mengikuti kes ini sejak hari pertama tidak setuju dengan penemuan pihak polis. Mereka mula tanya, bagaimana kelima-lima budak yang tinggal di kawasan itu sepanjang hidup mereka suka untuk pulang ke rumah sedangkan mereka hanya 2 km dari tempat kediaman. Fakta yang diberi oleh pihak polis sebenarnya menimbulkan banyak persoalan. Disebabkan ibu bapa mangsa tidak puas hati dengan kenyataan pihak polis, mereka menuntut kelima-lima mayat anak mereka supaya bedak siasat dapat dilakukan di hospital swasta. Keputusan bedak siasat kelima-lima budak Frog Boys telah mengejutkan seluruh negara Korea. Terbukti budak-budak itu sebenarnya telah dibunuh. Ada di kalangan budak-budak Frog Boys meninggal dunia akibat kecederaan parah. Kemungkinan budak-budak itu dipukul dengan objek tumpul, manakala yang lain pula mempunyai lubang peluru di kepala mereka. Pakar percaya orang yang membunuh budak-budak itu mungkin seorang yang profesional dalam mengendalikan senjata. Individu yang membunuh budak-budak itu dengan penuh kemarahan. Budak-budak itu dipukul berulang kali di kepala dengan objek tumpul. Mayat mereka diikat bersama menggunakan ikatan reef. Cara simpulan lengan baju itu menunjukkan individu itu adalah seorang yang mahir dalam ikatan bagi kegunaan dalam industri. Lumut yang tumbuh dalam tengkorak manusia membuktikan mayat mereka telah ditanam secara tergesa-gesa. Mayat budak-budak Frog Boys ditanam di pinggir gunung dan air yang mengalir dan mengakis tanah dan menyebabkan mayat mereka terdedah kepada udara dan hujan pada tempoh yang agak lama. Ini menyebabkan lumut tumbuh di tengkorak mangsa. Spekulasi dan teori. Kebanyakan orang percaya pembunuhan ini telah dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Tetapi menurut analisis pakar kriminologi dari Korea dan Amerika, kemungkinan besar seorang sahaja yang terlibat dalam pembunuhan ini. Teori pertama, penduduk kampung percaya bahawa kelima-lima budak itu diculik dan dibunuh untuk hati mereka. Ini adalah kerana terdapat kisah legenda yang mengatakan hati kanak-kanak boleh menyembuhkan penyakit kusta. Teori kedua, ada sesetengah pihak percaya pembunuhan ini telah dilakukan untuk sembunyikan kemalangan tragik yang telah berlaku di kawasan tembak tentera apabila budak-budak itu merayau di kawasan tersebut dan ditembak mati secara tidak sengaja. Ini adalah kerana jarak kawasan latihan menembak tentera itu tidak jauh dari lokasi mayat budak-budak Frog Boys dijumpai. Walaupun teori ini kelihatan sebagai teori yang munasabah, tetapi laporan menunjukkan bahawa tiada latihan menembak dilakukan pada hari tersebut kerana ia adalah cuti umum. Mungkin ada seseorang masuk ke kawasan senjata api dan melepaskan tembakan tanpa sebarang laporan. Ini mungkin berlaku kerana pada awal tahun 1990-an gunung itu penuh dengan kelongsong peluru. Dan anehnya, selepas kes kehilangan budak-budak Frog Boys keluar dalam berita, pihak tentera telah memindahkan kamp tentera mereka ke bandar lain pada tahun 1994. Teori terakhir yang dikemukakan adalah oleh ahli psikologi jenayah Korea Selatan iaitu Kim Kim-won. Dia menyatakan bahawa pembunuh itu adalah salah seorang bapa kepada budak-budak Frog Boys. Tetapi kenyataan itu membuat orang ramai marah dan teorinya juga tidak diterima oleh pihak berkuasa. Selepas kejadian itu, Kim Kim-won telah dipecat dan dia juga telah dikritik teruk oleh rakan-rakan psikologinya. Sehingga hari ini tiada bukti telah dikemukakan yang melibatkan mana-mana ibu bapa dengan pembunuhan anak lelaki mereka. Pada tahun 2006, kes ini telah mencapai Statute of Limitation atau tarik luput. Ini bermaksud di Korea Selatan terdapat jangka masa selama 15 tahun untuk kes bunuh bagi tindakan undang-undang diambil terhadap bersalah. Disebabkan kes pembunuhan ini melebihi 15 tahun, kes ini ditutup. Jika pihak polis berjaya menangkap pembunuh, mereka tidak dapat mendakwa pembunuh itu di mahkamah. Namun pada Julai 2015, undang-undang itu telah dibatalkan dalam kes ini. Walaupun sudah 30 tahun, kes ini masih tidak dapat diselesaikan dan ia adalah antara kes yang paling misteri di sejarah Korea Selatan.